Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Zaitun binti Din, pensyarah yang mengajar kami untuk SEM 1 subjek ni. Jadi untuk projek ni, grup kami iaitu nama saya Nur Izzati Hamizah binti Mafauzi, matrikal 2020983059. Kami memilih tajuk implikasi menerapkan hubungan ilmu meteorologi dan akal terhadap golongan remaja kini dalam memutuskan sesuatu keputusan. Jadi dalam konteks ni, kenapa remaja? Kerana remaja merupakan aset sesebuah negara. Remaja yang akan menerusi legasi pembangunan negara kita. Makanya mengapa kita membuat kajian ini terhadap remaja? Kerana pada zaman canggih kini, remaja mudah lalai dengan peralatan-peralatan canggih, sehingga mereka malas untuk berfikir, dan dengan adanya peralatan-peralatan canggih ini, mereka mudah untuk menerima segala maklumat yang dipaparkan tanpa menapis sama ada maklumat itu betul ataupun palsu. Jadinya remaja juga tidak dapat menilai jika ada pelbagai ideologi barat yang tidak baik untuk diterima dalam masa mereka berfikir. Seterusnya, persoalan terhadap projek ini adalah, adakah remaja kini menerapkan penggunaan logik metodologi iaitu logik moden dan logik klasik dan akal berfikir untuk merungkai sesuatu masalah dalam mencapai sebuah keputusan dan kebenaran yang terbaik? Soalan ini menyatakan bahawa remaja kini masihkah menerapkan penggunaan ilmu metodologi yang terbahagi pada dua, iaitu logik moden dan logik klasik, dan cara akal mereka berfikir dalam mereka menentukan sesuatu kebenaran ataupun keputusan. Jadi objektif untuk projek ini adalah pertama, mengenal pasti faktor yang menyebabkan remaja mudah melakukan kesilapan semasa membuat keputusan. Kedua adalah mengenal pasti kaedah yang terbaik untuk mendedahkan kepada remaja cara berfikir yang betul untuk mengelakkan mereka daripada terperangkap dan salah dalam cara mereka berfikir. Dan ketiga adalah kami ingin mengkaji penerimaan golongan-golongan remaja ini terhadap penggunaan kaedah logik metodologi dan akal dalam menentukan sesuatu idea dan keputusan dengan bijak. Oleh itu, projek ini juga bersignifikan untuk mengharapkan projek ini dapat membantu ibu bapa, guru serta pihak organisasi untuk memahami situasi para remaja sekarang. Kerana apa? Remaja mereka bersifat ingin tahu. Tapi mereka tidak dapat berfikir sama ada keputusan itu adalah terbaik ataupun tidak. Jadinya dengan adanya projek ini, ibu bapa dan guru-guru juga dapat membantu golongan-golongan remaja ini dalam membantu mereka memahami dan melatih cara berfikir dengan betul. Seterusnya, projek ini juga diharapkan dapat membantu para remaja dalam memperoleh tentang
logik yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Sudah menjadi lumrah menerusi hidup kita. Maksud saya, kita hidup mestilah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tanpa Al-Quran dan hadis, kita tidak akan mendapat kebenaran dan tidak akan diredai oleh Allah SWT. Jadi, akhir sekali, projek ini juga diharapkan dapat menjadikan asas penyelidikan, utamanya pada golongan-golongan remaja akan datang, untuk sentiasa membuat penyelidikan yang amat diperlukan pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Faida binti Samson. Saya akan menerangkan tentang logik. Apa itu logik? Secara amnya, logik difahami sebagai apa yang boleh difahami oleh akal manusia, iaitu menggunakan bukti bagi menjelaskan sesuatu yang tidak jelas pada mulanya. Definisi logik terbagi kepada dua bahagian, iaitu dari sudut etimologi dan terminologi. Dari sudut etimologi, logik berasal dari bahasa Yunani. Logos bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan dan ta'kul. Logik dari sudut bahasa pula didefinisikan sebagai kata-kata dan pemikiran yang benar. Manakala dari sudut terminologi, logik adalah cabang falsafah dalam kategori aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul dan menarik kesimpulan yang tepat dan yakin. Menurut Aristoteles pula, iaitu seorang ahli filsuf dan sains dari Yunani, logik merupakan asas segala ilmu. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang kepentingan ilmu logik dan akal dalam kalangan remaja masa kini. Kepentingan ilmu logik dan akal kepada remaja masa kini sangat penting untuk memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Hal ini ditekankan kepada remaja supaya sentiasa berhati-hati dalam menggunakan logik akal, yang bermaksud sesebuah pemikiran hendaklah sentiasa berada di atas landasan yang positif. Dan juga yang berpegang kepada prinsip logik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan sesuatu yang boleh difahami oleh akal manusia. Ilmu logik dan akal juga penting dalam kalangan remaja bagi menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Dengan ini, remaja ditekankan dengan konsep tidak menggunakan istilah memberi dan menerima secara terus-menerus. Sebaliknya, menggunakan istilah memberi, menganalisa dan menerima, yang bermaksud apa yang kita perolehi dari sesuatu sumber, kita sebagai remaja yang berfikiran logik hendaklah tidak menerima sebulat-bulatnya, tetapi sentiasa menganalisis atau berfikir sejenak sebelum menerima dan membuat keputusan. Begitu juga sekiranya kita ingin menyampaikan sesuatu teori dan hujahan kepada orang lain. Jadi oleh itu, sebagai seorang remaja hendaklah sentiasa berada dalam persekitaran yang positif, kerana persekitaran juga boleh mendorong dan mempengaruhi cara berfikir ke arah yang positif. Seterusnya, ilmu logik dan akal penting diterapkan dalam kalangan remaja bagi melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dengan mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Secara umum, metodologi berfikir terdiri daripada 3 bahagian, iaitu prinsip, kaedah dan alat berfikir. Ketiga-tiga metodologi ini mampu melatih, mendidik sekaligus mengembangkan potensi akal, kerana prinsip berfikir terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu bahasa pemikiran dan tingkah laku berfikir.
Bahasa yang elok serta mudah difahami dipraktikkan dengan tindakan yang rasional ataupun dengan kaedah yang menggunakan medium sokongan sebagai alat berfikir yang menggabungkan semua amalan berfikir dan dipraktikkan dengan teori untuk tiba pada pemikiran aras tinggi. Hal ini mampu mendidik akal untuk berfikir dengan lebih cemerlang dan secara tidak langsung potensi akal untuk berfikir secara positif lebih berkembang. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang falsafah ilmu. Okey, falsafah ilmu terbahagi kepada 3 bahagian iaitu epistemologi, ontologi dan aksiologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metod dan sahnya sesuatu perkara. Ontologi pula adalah penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan terhadap sebuah knowledge base. Ia juga merupakan asal-usul sebuah teori atau fenomena yang berlaku. Okey, manakala aksiologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak yang sia-sia kalau kita dapat memanfaatkan dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang klasifikasi ilmu. Okey, klasifikasi ilmu ada 2 bahagian iaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli merupakan ilmu yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Manakala ilmu akli pula adalah ilmu yang didasarkan pada akal pemikiran yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Ahmad Suhaimi. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan mengenai cabang logik. Tetapi sebelum itu saya ingin mengulang kembali apakah yang dimaksudkan dengan logik. Okey, menurut kopi pada tahun 1986, logik ini merupakan sebuah prinsip yang diguna pakai untuk menilai sesebuah hujah itu sama ada ia